Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua murid-murid tahun 6, kelas 6 ilmu, kelas 6 amal dan juga 25 orang calon UPKK yang tak bersekolah untuk tahun 6. Okey. Apa khabar semua? Ustaz harapkan awak semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini, hari Rabu 20 Oktober 2021. InsyaAllah hari ini kita nak sambung PDPR online subjek fiqh untuk tahun 6. Okey. Jadi sebelum kita nak mula belajar, ada beberapa perkara yang Ustaz nak sampaikan kepada awak semua. Seperti mana yang awak dah tahu, 2 hari yang lepas, hari Isnin dan juga hari Selasa, kita tak ada PDPR online sebab kita bercuti sempena Maulidur Rasul. Hari Isnin subjek Jawi Imla Khot tak ada PDPR. Hari Selasa subjek Bahasa Arab tak ada PDPR. Kita bercuti 2 hari tersebut sebab apa? Sebab kita nak menyambut Maulidur Rasul. Tahu tak apa dia Maulidur Rasul? Maulidur Rasul ni ialah apa? Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah lama tak ada, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita digalakkan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah kepada kita. Okey. Jadi sebagai tanda memperingati Nabi Muhammad, kita diberi cuti. Kita diberi cuti. Sekolah semua ditutup. Kita cuti 2 hari. Okey. Ustaz yakin ada di antara awak yang dah balik kampung, yang dah pergi bercuti, yang pergi mandi sungai, mandi air terjun, pergi makan-makan, pergi berkelah, ambil kesempatan bercuti, cuti panjang, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, 4 hari cuti. Okey, tak apa. Kita dah habis waktu cuti, kita nak sambung. Hari ni kita nak sambung belajar subjek fiqh tahun 6. Okey, jadi boleh buka buku fiqh tahun 6 masing-masing. Kita tengok muka surat 60. Kita sambung sikit lagi. Kita nak habis dah tajuk yang ni. Kita nak sambung hukuman mencuri pula. Tengok yang kat bawah. Hukuman mencuri. Hukuman liwat ni kita dah belajar minggu lepas. Kita sambung hukuman mencuri pula. Okey. Hukuman mencuri. Okey, apa hukuman kalau kita mencuri? Okey, perbuatan mencuri hukumannya potong pergelangan tangan. Okey, bila kita mencuri, bila kita dah didakwa, bila dah didakwa tu betul kita mencuri. Bila dah berdakwa betul, kita apa hukuman yang kita kena, apa hukuman yang kita akan kena? Hukuman dia adalah potong pergelangan tangan. Kita akan potong pergelangan tangan. Ni pergelangan tangan. Potong dekat sini. Itu untuk hukuman bagi orang yang mencuri. Okey. Mudah sahaja. Okey, dalil Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan liman minallah wallahu azizun hakim. Surah Al-Maidah ayat 38. Maksudnya, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumannya potonglah tangan keduanya sebagai satu balasan dengan sebab apa yang telah keduanya usahakan, juga sebagai suatu hukuman pencegahan dari Allah. Dan ingatlah Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Okey, itu dalil berkenaan hukuman mencuri. Okey, itu mudah saja. Yang ni senang je, yang ni ringkas je. Kalau mencuri hukuman dia potong tangan. Dalil tu awak boleh baca sendiri. Okey. Okey, seterusnya tengok muka surat 61. Okey, seterusnya muka surat yang seterusnya hukuman merompak. Hukuman merompak dan juga hukuman menyamun. Okey, apa hukuman dia? Hukuman dia perbuatan merompak dan membunuh mangsa. Hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Yang pertama ni, perbuatan merompak dan membunuh mangsa. Okey, yang pertama, bila seseorang tu dia merompak. Merompak ni macam mana? Merompak lah, dia pergi merompak rumah orang ke, merompak kedai emas ke. Bila dia merompak tu, dia membunuh mangsa, dia membunuh orang masa tu juga. Masa dia merompak tu, dia bunuh sekali orang tu. Bila dia dah didakwa, dia akan dikenakan hukuman apa? Hukuman dia dibunuh. Dia kena orang yang merompak tadi tu, yang bunuh mangsa tadi tu, dia akan dibunuh. Lepas tu pada bunuh tu dia akan disalib. Disalib ni macam mana? Disalib ni nampak tak? Nampak tak tanda tambah yang Kristian tu? Nanti bila awak dikenakan hukuman bunuh ni, lepas tu awak dah kena bunuh, lepas tu awak akan disalib. Tak, salib tu nampak. Salib tu macam tanda salib. Tangan awak akan didepakan. Boleh. Hukuman yang kedua, perbuatan membunuh mangsa tanpa mengambil harta. Okey, yang kedua ni dia membunuh tanpa dia merompak. Hukuman dia bunuh sahaja. Bila orang tu bunuh, dia kena bunuh juga. Okey, boleh. Yang kedua.
Yang ketiga, perbuatan mengambil harta mangsa tanpa membunuh. Okey, yang ketiga ni dia ambil harta je tanpa membunuh. Dia ambil harta tapi dia tak bunuh pun. Okey, yang apa hukuman dia? Hukuman dia potong tangan kanan dan kaki kiri secara bersilang. Potong tangan kanan dan kaki kiri secara bersilang. Okey, itu hukuman kalau orang yang apa? Orang yang mengambil harta tanpa ada niat membunuh. Okey, ada tiga perkara. Yang pertama, merompak dan membunuh. Itu yang paling teruk sekali lah. Dia dah rompak, lepas tu dia bunuh orang pula. Hukuman dia bunuh dan salib. Itu yang pertama. Yang kedua, dia membunuh tanpa merompak. Dia bunuh saja tapi dia tak ambil harta, dia tak rompak. Hukuman dia bunuh juga. Dia dah bunuh orang, dia kena bunuh lagi, dia kena bunuh balik. Yang ketiga, dia ambil harta, dia rompak saja tapi dia tak bunuh orang. Hukuman dia apa? Hukuman dia potong tangan kanan dan juga kaki kiri secara bersilang. Okey, itu hukuman dia. Ada 3 bentuk hukuman. Okey, boleh faham? Mudah sahaja. Okey, tugasan hari ni macam biasa, tulis dalam buku tulis, tuliskan nota. Tulis nota yang ni. Hukuman mencuri ni tadi muka surat 60 dan juga muka surat 61 hukuman merompak dan menyamun. Tulis nota dalam buku tulis. Yang dah siap tulis nota boleh hantar melalui WhatsApp personal. Kalau ada persoalan tanya boleh tanya melalui WhatsApp personal juga. Okey. Setakat tu dulu untuk hari ini. Tugasan awak tolong siapkan. Dah siap boleh hantar melalui WhatsApp personal. Kalau ada persoalan tanya boleh WhatsApp personal Ustaz. Okey. Satu lagi sebelum kita nak habis, seperti yang awak tahu juga, sekolah kebangsaan akan dibuka sebab kita dah masuk fasa yang keempat. Jadi untuk tahun 6 awak akan mula bersekolah pada berapa hari bulan? 8 hari bulan November. Okey, itu untuk sekolah kebangsaan. Untuk sekolah kafar kita tak ada keputusan lagi. Tak tahu kita boleh sekolah macam biasa ke tak. Kita tak ada keputusan lagi. Nanti apa-apa keputusan nanti ustaz akan bagi tahu dalam grup kelas nak amal. Okey, nak ilmu nanti guru kelas awak akan bagi tahu sendiri. Okey. Okey, itu dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan.